Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan pelajaran, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa insya alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Okay, sekarang ni kita nak tahu, kita masuk pelajaran. Sebenarnya saya nak mulakan dengan amali. Tapi sebelum kita kenal amali, kita kena tahu dulu kaedah-kaedah dia dulu, dengan teori-teori dia dulu. Okey, kita kena tahu apa itu yang dimaksud dengan PLC. PLC ialah sejenis peranti yang boleh diatur cara untuk mengawal pelbagai tugas, terutama dalam kilang atau industri. Ia boleh dianggap seperti komputer khusus yang berupaya untuk melaksanakan pelbagai jenis tugas secara automatik. Contohnya di kilang, pengeluaran minuman atau sos, proses penyediaan secara jujukan diperlukan, iaitu membersih botol, mengisi air atau sos di dalam botol, memasang label, menutup botol dan memasukkan botol. Itu adalah contoh-contoh. Saya akan tunjukkan dia punya sampel. Okay, ini adalah video. Mana video? Di kilang, di proses di mana dia perlu packaging, dia perlu ada mengisi air dan sebagainya. Ni kilang ni adalah kilang di Jepun. Okey, ini memang ini pekerja-pekerja dia. Ini mesin ya, kita tengok no? Okey, bagaimana mesin menjalankan tugas-tugas manusia, yang mana tugas-tugasnya adalah contohnya mengisi air kan, mengisi air, kemudian memasang penutup dan sebagainya. Okey, itu adalah contoh penggunaan mesin dalam industri ya. Okey, tapi mesin dalam industri ini sebenarnya telah diprogramkan dengan menggunakan pelbagai inilah ya, macam contoh ni kebanyakan kilang-kilang menggunakan PLC ya. Okey, menggunakan PLC untuk menjalankan tugas-tugas secara automasi. Okey. Okey. Sebenarnya tugas-tugas ini boleh dijalankan oleh manusia, tapi apabila manusia menjalankan tugas ini, kita ni ada emosi, kita ada kemampuan, dan juga kita kadang-kadang tak dapat kecepatan untuk melakukan kerja kan. Jadi manusia telah mencipta mesin untuk mempercepatkan kerja, di samping itu mengurangkan kos tenaga kerja manusia, dan juga meningkatkan kualiti produk. Okey, kualiti produk dalam kilang. Okey, oleh itu kebanyakan kilang-kilang PLC dan juga robot akan mengambil alih tugas-tugas manusia ini ya. Tapi ada kelebihan dan juga kelemahan bagi penggunaan mesin dan robot ni. Yang pertama sekali, memanglah kita, kalau katakan kita mempunyai rakyat ramai, jadi penggunaan sumber manusia tu dah jadi kurang lah. Bila penggunaan sumber manusia kurang, terdapat pengangguran kan, susah dapat kerja, sebab semua dikendalikan oleh robot. Itulah sebabnya kalau zaman-zaman yang akan mendatang ni, kamu sebagai ni kena belajar supaya kamu diperlukan dalam industri, dalam negara, terutama dalam industri ni. Kalau kamu tak kejar benda ni, apa yang akan berlaku, semuanya akan diambil alih oleh robot dan juga PLC. Itulah kadang-kadang kita katakan orang-orang yang terpilih saja yang boleh bekerja di industri. Sebab apa? Dia perlu ada kelayakan, perlu ada kemampuan belajar, pemikiran yang tinggi, inovatif dan sebagainya lah. Okey, kemudian
terdapat banyak syarikat yang mengeluarkan PLC ni dengan pelbagai jenama dalam industri. Yang paling popular untuk kita yang belajar ni adalah Omron lah. Okey, kesemua produk dia mempunyai binaan dalaman yang sama, cuma berbeza dari segi bahasa pengatur caraannya. Dan dalam bahagian ni kita akan bincangkan bagaimana kita nak mengatur cara PLC ni ya. Okey. Okey, ini adalah contoh-contoh PLC ya. Okey, dia ada micro PLC, small PLC, large PLC. Macam kalau small ni maksud dia yang kecil lah. Yang kecil macam kita belajar tu kan. Yang apa nama micro kan. Tapi yang besar tu adalah digunakan dalam industri lah. Okey. Dalam industri yang kita boleh tengok sini ya. Hello friends, welcome to Tech Learning YouTube channel. Today we will tak apalah, kita forward sikit lah kan. Okey. Okey, dalam ni kita tengok dia ada PLC, maksud dia Programmable Logic Control dalam industri. Okey, in industry which control output device based on input status dan end user develop program. Okey, ni sebenarnya kita tahu benda ni benda yang boleh kita programkan untuk menjalankan kerja-kerja ni lah. Ini adalah contoh PLC. Kita ada apa nama? Ni ada micro PLC. Apa yang masuk micro PLC ni, dia mempunyai limited number input dan juga output. Kalau biasanya kalau kita ambil dalam code binary, biasanya kita ambil 00001. Tapi kalau dia ada, kalau limit tak banyak, jadi dia 0001, maknanya ada 4 digit kan. Tapi kalau kita besar, dia sampai kepada 16 dan sebagainya lah. Okey. Okey, kemudian selepas micro kita ada small PLC. Ni small PLC. Selepas small PLC kita ada medium PLC. Nampak tu, medium PLC. Ni mungkin digunakan tempat-tempat yang tak besar sangat lah kan. Okey, dia kontrol ni. Kamu tengok saja lah. Mungkin saya boleh bagi kamu punya slideshow ni. Okey. Kemudian large PLC. Large PLC ni memang PLC yang besar lah. Digunakan di kilang-kilang kan, dan sebagainya lah. Okey. Ini adalah gambar raja blok bagi PLC. Okey, gambar raja bloknya yang pertama sekali kamu pun dah saya ajar sebelum ni. Dia mengandungi input module kan, dia ada input module. Kemudian dia ada untuk program device dia, power supply. Kemudian dia ada memory dalam EEPROM dan sebagainya. Kemudian kita ada output. Ini adalah dia punya apa nama block diagramnya. Seperti yang saya bagi tahu sebelum ni. Kenapa kita perlu ada input? Input ni contohnya adalah kita gunakan push pull button. Push button, ada push pull button, kemudian ada apa nama limiter dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh pressure switch, sensor, proximity sensor. Okey, keluarannya juga adalah dikeluarkan dalam bentuk putaran motor ataupun induction dari solenoid. Kemudian daripada speaker untuk berbunyi, macam contohnya kalau ada berlaku kebakaran, dia akan membunyikan alarm dan sebagainya. Kemudian ditunjukkan dalam lampu. Okey. Ini sebagai ulangan yang saya dah ajar sebelum ni. Okey, bahagian masukan akan menerima isyarat analog atau berdigit daripada peranti masukan. Okey, bahagian masukan akan menerima isyarat analog. Isyarat-isyarat analog adalah kita dapati daripada switch. Contohnya switch pernah tekan, sensor, proximity sensor, limiter dan sebagainya lah. Itu adalah dia punya masukan daripada isyarat analog. Itu yang kita katakan analog ataupun digital.
Boleh juga dimasukkan menggunakan diesel daripada peranti masukan untuk diproses oleh pengawal PLC. Okey, daripada gambar rajah tadi kita dah tengok dia ada masukan. Okey, kalau kita rujuk belakang balik kan, mana belakangnya kan, ni dia ada masukan dia kan, masukan yang terdiri pada push button dan sebagainya lah. Okey, kemudian daripada gambar tadi, bahagian masukan mempunyai switch dan soket dan masukan. Ini masukan lah. Soket masukan digunakan untuk menyambung peranti kemasukan PLC. Okey, switch masukan boleh digunakan semasa melaksanakan sesuatu atau cara sebelum sambungan ke peranti masukan dilakukan. Contoh peranti masukan ialah punat tekan, switch hard, switch aras, switch kehampiran, pemutus litar, komponen penderia dan geganti sesentuh. Okey, ini adalah contoh PLC CP1H. Okey, kalau kita tengok PLC ni, dia ada in kan, ada positif dan negatif. Ni yang saya cakap yang sebelum ni, power supply yang kita ada sekarang ni, kita gunakan AU. Yang ni kita gunakan DC, positif dan negatif, dalam 24 volt gitulah. Kemudian kita ada ni dia punya masukan dia, nampak tu ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai lebih daripada ni lah dia punya masukan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada kembali pada 00 kan, 01 balik, ni lah. Kemudian dia ada output. Okey, output dekat sini. Okey, ni output dekat bawah ni, ini output. Okey, output ni sama juga. Dia ada COM ni kalau kita ambil negatif lah. COM nantilah kita belajar benda tu. Kita cuma tengok ini bahagian-bahagian PLC yang kita semua PLC. Okey, bahagian pengawal pemprosesan isyarat diterima daripada bahagian masukan dan mengeluarkan isyarat kawalan kepada bahagian keluaran. Okey, unit penting dalam pengawalan ialah unit pemprosesan pusat dan sistem ingatan, fungsi yang sama seperti sebuah komputer berupaya untuk memproses maklumat. Okey, sebab dalam PLC ni kita ada microprocessor kan, kita ada microprocessor seperti juga yang kita gunakan pada dalam kita punya ni lah, komputer lah, lebih kurang lah kan. Okey, bahagian keluaran akan menerima isyarat arus terus yang sudah diproses oleh pengawal melaksanakan tugas. Okey, dalam gambar tadi bahagian keluaran mengandungi soket keluaran, lampu dan lampu penunjuk. Soket keluaran digunakan untuk menyambung peranti ke sistem PLC. Contoh peranti keluaran seperti geganti kawalan, injak, penggera, solenoid, dan kipas, lampu dan pemanas. Okey, kalau dalam input tadi kita gunakan push pull, kita ada gunakan proximity sensor dan sebagainya. Tapi kalau dalam bentuk keluaran, saya bagi tahu tadi adalah kita tengok melalui putaran motor, putaran kipas, lampu menyala lah, dan juga pemanas, dan juga solenoid, dan juga penggera, dan juga apa-apa sajalah yang kita boleh yang kita nak gunakan lah. Contohnya kita nak nyalakan lampu, kita nak putarkan motor, kita nak hasilkan induction pada solenoid dan sebagainya lah. Okey, bekalan kuasa pula diperlukan pada setiap bahagian PLC, kerana kalau tiada bekalan kuasa, PLC tidak akan berfungsi. Okey, voltan yang dibekalkan kepada komponen PLC adalah antara 10 ke 240 dan ada juga yang menggunakan DC 24 volt. Okey, pengkalan pengatur caraan. Okey, pengkalan pengatur caraan ialah peralatan yang kita gunakan untuk memasukkan kod arahan atau rajah tangga dalam PLC. Itu kalau kita nak buat pengatur caraan, kita perlu tahu mengenai
kod arahan ataupun rajah tangga dalam PLC. Kerana kalau kita tak belajar kedua-dua benda ni, kita tak akan dapat memprogramkan PLC ya. Dua contoh pengenalan data. Yang pertama sekali kita menggunakan pengaturcaraan dan komputer seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah ni. Ini gambar rajah pula. Kod arahan yang dimasukkan melalui konsol pengaturcaraan sementara boleh digunakan untuk membina rajah tangga. Tu. Okey. Okey, ni adalah bagaimana kita nak programkan PLC tadi ya. Kita nak programkan PLC, kita perlu gunakan sama ada konsol ataupun komputer. Dua boleh. Kita boleh pilih salah satu lah. Saya rasa kalau yang paling mudah bagi saya lah, kita gunakan komputer lah. Sebab kita boleh simulate ataupun kita boleh simulasikan dia. Okey. Okey, asas pengaturcaraan. Okey, asas pengaturcaraan kita perlu tahu mengenai rajah tangga, kod mnemonik, carta alih, rajah logik dan senarai kenyataan. Okey, dalam bab ni kita akan belajar pada rajah tangga dan juga kod mnemonik. Okey, kerana pengetahuan ini penting untuk kita buat program, memprogramkan PLC. Okey, ini adalah contoh rajah tangga. Okey, yang mana kalau kita tengok contoh rajah tangga, ini bukan kapasitor. Ini yang ditunjuk ni adalah kontaktor. Okey, kontaktor. Ni kontaktor. Yang ini adalah output. Q ni adalah output. S1, S2, S ni apa ni, semua adalah sama ada switch ataupun kontaktor. Okey. Ini adalah contoh yang saya nak tunjukkan dekat sini adalah contoh rajah-rajah tangga. Okey, yang telah diprogram. Okey, rajah tangga merupakan perwakilan skema lita elektrik dalam pengaturcaraan PLC ya. Lita elektrik yang menjelaskan pengendalian suatu kawalan proses yang hendak dilaksanakan. Lita elektrik yang menjelaskan pengendalian dia adalah melalui kawalan proses yang hendak dilaksanakan. Okey, bila yang hendak dilaksanakan kita perlu program lah. Lita ini mengandungi dua garis tegak. Okey, dua garis tegak. Mana ini? Salah terbalik. Jangan. Okey, ada dua garis tegak dekat sini. Satu, dua. Okey, dua garis tegak. Okey, mengandungi dua garis tegak mewakili garisan bekalan kuasa. Okey, ini adalah bekalan kuasa. Mana sini ada mungkin live, ini neutral. Maknanya kalau dia satu lita lengkap, dia akan jadi lita lengkap lah. Okey, kalau katakan ini lampu, Q1 ni lampu, kalau kita on kan ni, dia akan menyala lah. Okey. Okey, dan juga yang mewakili bekalan kuasa ditambah dengan ni. Kemudian dengan simbol yang diwakili oleh peranti masukan, yang diantaranya dua garisan tersebut seperti yang ditunjuk dalam ni. Lazimnya peranti masukan diletakkan pada garisan kiri rajah. Okey, peranti masukan, ini peranti masukan, ini peranti keluaran. Q ni adalah keluaran, ini adalah masukan. Bahagian ni adalah masukan S1, S2, STO ni kan. S1 ni, Q ni adalah keluaran. Okey. Okey, lazimnya diletakkan pada belah kiri dan sebelah kanannya adalah lita keluaran. Okey, apabila PT1 ditekan, ini contoh lah kan. Ini adalah lita ni. Okey, kalau katakan kita tekan, maknanya dia akan menjadi satu lita lengkap. Okey, start. Okey, sepatutnya ini adalah kita gunakan ini normally open. Ini normally open. Kalau kita on kan ni, kan, tak bunyi, tak ada apa-apa lah ni kan. Okey, dia kan tak ada apa-apa lah. Kalau kita letakkan ini sebagai lita normally close kan, barulah lita ni berfungsi ya. Okey. Okey, yang ni kita nak cerita tadi sebenarnya lita dol kan. Tak apalah.
nantilah saya tunjukkan bagaimana secara yang sebenar, bagaimana lita ni dapat dihidupkan. Okay, tak apalah, ini lita ni kita skip. Okay, yang ni, ini adalah contoh lita lita apa nama rajah tangga. Yang mana kalau kita tengok rajah tangga kat sini, kita ada sini start button. Okey, kemudian kita ada switch stop button, kita ada LSI ni limit switch limit switch, dan juga keluarannya mungkin kita boleh letakkan lampu. Okey, apabila kita start di sini, tekan start di sini, apa yang berlaku, dia akan menjadi satu lita lengkap. Apabila menjadi satu lita lengkap, CR ni akan, kalau katakan dia lampu, dia akan menyala lah. Okey, dia akan menyala. Sama ada ini adalah kita boleh gunakan lampu, kita boleh gunakan kontaktor dan sebagainya. Okey, kalau kita on kan ni, ini akan hidup kan. Bila ini akan hidup, apabila kita lepaskan, adakah CR1 ni akan mati? Itu persoalannya. Adakah dia akan mati CR ni? Ni. Ini akan mati. Rasa-rasa kamu lah. Okey, jawapannya adalah tidak mati. Sebab apa? CR ni akan hidupkan CR1 ni. Dia punya kontaktor dekat sini. Ni coil ni akan hidupkan CR1 ni. Bila CR1 ni, dia akan jadi lita lengkap. Dia akan pusing balik sini kan. Nampak tu? Walaupun kita dah lepaskan push-pull button ni tadi, dia akan hidup. Itu dah sebabnya kalau kamu tengok dalam bengkel ni pun ada kan. Dalam bengkel tu kita tengok yang ada lita dol tu, yang ada hitam dan hijau. Bila kita tekan hijau, kalau kita lepas pun dia akan terus hidup. Sebab apa? Coil ni akan hidupkan kontaktor ni. Bila kontaktor ni hidup, dia akan jadi satu lita lengkap yang tak akan putus, kecuali kalau kita tekan emergency stop. Itulah. Okey, itu basic. Kita panggil dia lita direct online. Okey. Okey, yang seterusnya ini adalah merupakan PLC. Salah satu lagi PLC. Okey. Ini adalah simbol-simbol yang kita gunakan dalam PLC. Okey, dalam PLC kita ada simbol ini. Simbol ini bukan kapasitor. Ini adalah merupakan kontaktor. Okey, kontaktor maknanya kontaktor normally open. Normally open. Yang ini adalah normally close. Tadi normally open, ini kontaktor normally close. Okey. Ni sama, kontaktor normally close. Maknanya kalau normally close, maksud dia kalau kita bekalkan kalau kata kita on, maknanya dia akan terbuka. Ini asasnya adalah lita digital inverter. Okey. Yang ni pula coil. Okey, coil maknanya coil ni adalah yang menghidupkan elektromagnetik pada coil dalam relay. Okey, itu adalah simbolnya. Kemudian kita tengok simbol yang seterusnya adalah simbol not output or coil. Not output or coil ni pun boleh kita pakai ni. Okey, not output ni bukan dia output ataupun coil. Okey, apalah, itu kemudian. Okey, perwakilan bagi input dan output boleh diwakilkan dengan nombor digital 0000000001 0100. Ini adalah keluaran. 01001 ini adalah keluaran. Yang mana 0000 ni adalah input. Kalau kata 01 ni, mula 01 ni adalah output. Okey. Dalam gambar rajah tangga boleh ditunjukkan seperti gambar rajah bit 0000 010 di pada sebelah kiri, ini adalah pada sebelah kanan. Okey, penggunaan keluaran ini adalah yang kita katakan code binary tadi ya, dalam bit binary. Okey.
Okey, konsol pengatur caraan yang piawai mengandungi pelbagai paparan pemilihan dan ini adalah konsol. Okey, konsolnya adalah seperti yang saya nak tunjukkan di sini. Ini adalah konsol yang kita gunakan. Okey, dalam konsol ni kita ada kod mnemonik dan juga rajah tangga kat sini ya. Yang mana kita ada LD. LD ni maksudnya permulaan program. LD. Okey, kemudian N ni adalah data normally open. Normally open yang secara sesiri. Okey, bagi O pula adalah data yang secara selari. Ini siri dan ini selari. Kena tahu. Okey. Ini adalah bahagian yang kita programkan. Konsol yang kita programkan. Okey. Ini kalau kita gunakan konsol kan. Kalau run untuk kita macam kita compile lah kan. Kita boleh run, kemudian kita ada monitor yang pada paparan tu, dan juga kita program untuk kita memprogramkan dia. Okey. Itu je dulu. Nanti saya sambung je. Okey.